Apa pandangan jika seorang itu mengambil hukum sesuatu perkara yang khilaf mengikut nafsunya? Contohnya, berpegang kepada hukum merokok itu makruh kerana dia merokok. Kemudian dia berpegang hukum merokok itu haram kerana dia sudah tidak suka merokok. Dia gini. Bila kita berpegang kepada satu-satu hukum, maka kitalah haram buat. Orang lain tak haram. Jadi pegangan hukum tadi tu, dia mengikut diri dia. Nah, dia bila kata dia berpegang, dia belajar, dia tahu ianya ada khilaf. Dia belajar dan dia tahu ianya ada khilaf, dan dia berpegang kepada salah satu daripada khilaf tadi dengan hujah-hujah setelah dia belajar. Maka ada masalah? Tak ada masalah. Dia pilih tu kerana nafsu. Dia tak kira kerana nafsu tidak. Khilaf tetap khilaf. Khilaf tetap khilaf sama ada kerana nafsu ataupun tidak. Sebab khilaf tadi dia bukan berdasarkan kepada nafsu atau tidak. Khilaf berdasarkan hujah-hujah para ulama. Bila ulama berbeza pendapat, maka ada khilaf. Kemudian bila ianya khilaf, kita pun belajar dan kita tahu ada khilaf, kita belajar, maka kita memilih salah satu daripada dua khilaf tadi. Pilih kita tu sama ada kerana nafsu ke kerana bukan kerana nafsu ke, tak ada masalah. Jadi bukan oleh kerana nafsu tak boleh pilih. Tak. Bila boleh pilih, bila khilaf dia boleh pilih. Lebih lagi khilaf dalam mazhab kita sendiri. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Maka boleh pilih. Bila kata boleh pilih, sama ada pilih kerana nafsu atau pilih kerana tak nafsu, tak ada masalah sebab khilaf. Habis, tak boleh lah dia ikut nafsu dia. Time dia isap rokok, contohlah rokok kan. Time dia isap rokok, dia kata makruh. Time dia dah tak isap, dia kata haram. Yang dia kata tu bagi diri dia, bukan bagi orang. Jadi tak ada masalah. Dia tak panggil ikut nafsu tu, bukan. Ketika dia merokok, dia kata rokok itu makruh untuk diri dia, bukan untuk orang. Bila dia dah tak merokok, dia kata rokok itu haram. Bagi diri dia haram, bukan bagi orang. Jadi apa masalah ikut nafsu atau tidak? Yang salahnya ketika dia merokok, dia kata dekat orang. Bila dia merokok, dia kata dekat orang yang merokok, tak apa, kau rokok je, isap rokok, makruh. Bila dia berhenti rokok, bila dia tengok, bila dah berhenti dan dia pegang ianya haram, bila orang merokok, dia kata, apa benda kau ni, haram, jangan buat gitu. Itu pun tak boleh, sebab dia letak hukum tadi tu dekat orang. Khilaf tu dia letak dekat orang. Itu yang khilaf ni tak boleh balah. Tidak boleh marah orang kerana khilaf. Tak boleh. Jadi tak boleh marah orang, bukan marah diri sendiri. Kalau diri sendiri tak ada masalah. Diri sendiri tak ada masalah. Malah kita tentukan khilaf untuk diri kita sendiri pun sebenarnya sebab nafsu lah. Atau nafsu tu maksud sebab diri kita, sebab kita yang nak. Ini untuk diri kita, bukan untuk orang. Jadi dalam masalah hukum, dia bukan untuk orang, untuk diri sendiri. Jangan kita salah faham pula. Ini kita belajar hukum untuk orang, ada pula belajar untuk diri sendiri. Letak haram, letak yang khilaf ni, yang khilaf, yang haram ijma' ulama' untuk diri sendiri dan untuk orang. Sebab dia haram ijma' ulama' untuk diri sendiri dan untuk orang. Wajib ijma' ulama' untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tapi kalau khilaf untuk diri sendiri je, bukan untuk orang. Jadi jangan salah faham itu. Jadi tak adalah istilah nafsu, sebab memang bila kita jumpa khilaf dan kita pilih salah satu tu, ikut nafsu kita lah. Nafsu tu untuk ikut kita, kesenangan kita, bukan untuk orang, untuk kesenangan kita. Memang semua orang ikut khilaf, memang ikut nafsu dia. Mana ada lah ikut khilaf sebab tak ikut nafsu? Mana ada? Contohnya, dia sendiri sembahyang rupa-rupanya kiblat salah sikit. Kiblat sebenar kat sini, dia dah 20 tahun dah sembahyang, sengit sikit macam ni. Kiblat sebenar kat sini, dia sembahyang macam ni, sikit lah, lagi sikit. Mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, kena qada semua 20 tahun ni yang dia sembahyang kat situ. Tapi ada khilaf, sebahagian ulama khilaf mengatakan kalau lagi sikit dimaafkan. Kita nak pilih yang mana? Ni untuk diri kita. Mestilah kita pilih, takkan nak qada 20 tahun jahanam, ikut nafsu lah tu, tak ada masalah. Memang pilihan khilaf untuk diri sendiri tu ikut diri sendiri. Begitulah bab-bab lain. Tahu tak khilaf makan sotong?
Sotong ada ulama kata haram? Ada ulama kata haram makan sotong. Tikus laut. Kita makan sotong kenapa? Khilaf kan? Kita ambil ikut nafsu tu. Habis ikut kita punya nafsu nak makan. Ketam haram, ada ulama kata haram. Kenapa kita tak makan? Kita makan. Ikut nafsu kita ambil khilaf iaitu boleh makan. Jadi yang bila sebut khilaf memanglah ikut diri kita yang kita nak. Jadi yang mana khilaf tadi dia mewajibkan diri dia, dia mengharamkan diri dia, dia memakruhkan diri dia. Dia bukan memakruhkan orang, mengharamkan orang. Dia tak boleh mengharamkan orang jika perkara itu perkara khilaf. Perkara itu perkara ijma' ulama, barulah dia dan orang. Itulah yang maksud sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bilisani fa illam tastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Bila kamu tengok satu kemungkaran, maka cegah dengan tangan, dengan kuasa kamu. Cegah tu maknanya cegah orang, bukan cegah diri sendiri aja, cegah orang sekali. Bila sebut mungkaran, ulama menafsirkan mungkaran tu maksud yang ijma' ulama, bukan khilaf. Jadi khilaf ni guna kat diri sendiri, bukan guna kat orang. Guna kat orang yang ijma' ulama. Jadi memanglah tak ada masalah lah. Cuma janganlah marah orang sebab khilaf kan. Jangan marah orang. Sujud hidung mesti kena lantai, kalau tidak tak sah. Khilaf. Kita ikut nafsu kita. Kadang-kadang hidung kita kena lantai, kadang-kadang tak kena lantai. Tapi kita kata sunat je kena lantai hidung, yang penting dahi. Khilaf tu. Kita ikut nafsu kita lah tu. Kalau ikut betul-betul, kalau tengok semua mazhab tak tu, kita akan rapatkan hidung kita dekat lantai. Tapi kita kena tak kena, rupanya sunat aja. Tapi ada khilaf. Kenapa kita tak ambil yang wajib hidung kena lantai? Ada khilaf. Kita tu sunat. Kan kita ikut kita punya nafsu lah istilahnya. Tapi kita hukum diri kita, kita tak hukum orang. Tak sah, tak cecah lantai, tak sah, tak boleh hukum. Khilaf. Hukum diri sendiri. Jadi khilaf untuk menghukum diri sendiri, bukan untuk hukum orang. Jadi kalau dia kata dia ikut nafsu, tak ada masalah, asalkan dia hukum diri sendiri, bukan hukum orang. Benda khilaf tak boleh hukum orang.